Pelumba tempatan yang pertama yang berjaya menunggang atau memasuki kategori MotoGP, mampu bersaing ke satu peringkat dengan Marc Marquez, dengan Valentino Rossi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Norik dan kita ketemu lagi dalam segmen yang kita akan bincangkan dalam Sembang and Gear, iaitu tentang 7 anak Malaysia yang berjaya ke peringkat motosikal dunia. Kita saksikan. Okey, kita bincangkan pada pelumba motosikal yang pertama. Saya rasa semua orang kenal. Kita akan membincangkan tentang Syahrul Yuzi Ahmad Zaini. Dan Syahrul Yuzi ni siapa yang tak kenal? Mungkin senang kita cakap Syahrul Yuzi ni adalah seorang pelumba motosikal tempatan yang dikenali atau mula menceburkan diri ke dalam sukan MotoGP. Mungkin tak lama dulu ada 1-2 pelumba kita yang mungkin dapat macam wildcard entry atau apa. Tapi kalau Syahrul Yuzi adalah seorang pelumba yang pertamanya dari anak muda tempatan yang betul-betul dapat main full season dalam Moto2, ataupun ketika itu dipanggil MotoGP 250cc. Menunggang motosikal 2-stroke berjenama Yamaha, dan anak muda kelahiran pada Teluk Intan, Perak ini sebenarnya dia dijumpai atau didiscover oleh mendiang Tom Venkit di Lita Batu Tiga, Shah Alam. Orang tua tahulah, orang lama-lama tahulah Lita Batu Tiga ni. Tapi Syahrul Yuzi ini adalah seorang anak muda yang pertama dan mewakili Petronas bermula daripada Cup Break dan juga telah pun bergerak ke FIM Asia Road Racing dan mula menceburkan diri dalam sukan MotoGP daripada tahun 2000 sehingga ke tahun 2002. Kini Syahrul Yuzi juga sebagai satu legenda untuk perlumbaan motosikal tempatan dan kini mempunyai pasukannya sendiri dan bergerak aktif dalam Moto Cup Break dan juga Asia Road Racing. Nombor 2, Zulfahmi Khairuddin. Kalau kita cerita pasal Zulfahmi ni, seluruh peminat motosikal tempatan yang mengenali beliau adalah seorang anak muda yang pertama kalinya dapat naik podium. Dia yang the first lah kata orang. Legend dia atau legacy dia ialah pada situ. Dia telah menaiki podium sebanyak 2 kali dalam kategori Moto3, dan anak muda kelahiran Banting, Selangor ini mula menaiki podium bersama pasukan Air Asia SIC Ajo dan menduduki tempat kedua di Lita Sepang dan juga tempat ketiga di Valencia ketika itu pada tahun 2012. Dan Zulfahmi ini juga adalah seorang anak muda yang saya kenal ketika dia mula berlumba dalam Cup Break dan juga boleh saya katakan anak didik Syahrul Yuzi sebenarnya. Dan daripada situ dia telah berkembang dan mula meluaskan kerjanya ke MotoGP. Namun begitu, musim kejayaannya semua pada 2012 ketika pencapaian 2 podium tersebut. Tapi selepas tu dia agak macam muram sikit dan mula beralih arah ke Super Sport ketika tahun 2015. Okey, selepas perlumbaan dia di World Super Sport, beliau juga telah mencuba beberapa perlumbaan dalam Malaysian SBK. Tetapi kalau orang tanya sekarang, di manakah Zulfahmi? Beliau juga adalah sebenarnya di belakang tabir pasukan SIC. Pasukan Zulfahmi adalah satu pasukan sekarang yang membina pelumba-pelumba baru, develop pelumba-pelumba baru yang kalau siapa yang mengikuti secara khususnya dalam perlumbaan motosikal tempatan, dan juga terdapat beberapa pelumba yang dihantar ke kejohanan di Sepanyol seperti di CEV, dan kita akan membincangkan nama pelumba yang mewakili pasukan ini sebentar lagi. Nombor 3, Azlan Shah Kamaruzaman. Seorang pelumba yang agak berkarisma dan juga boleh dikatakan agak otai dalam perlumbaan motosikal tempatan kerana beliau kini yang berumur di pertengahan 30-an, tetapi sebenarnya telah pun berada dalam kancah perlumbaan motosikal sejak ketika beliau berumur belasan tahun lagi dan telah berlumba dalam kejohanan Malaysian Cup Break dan telah melalui fasa-fasa kemenangan yang agak banyak dan mula meningkat naik dan didiscover ataupun ditemui oleh pasukan Honda Asia dan mula mencipta nama pada peringkat Asia. Dan pun begitu, namanya lebih banyak meningkat naik apabila beliau mula join ataupun bersama dengan pasukan Kawasaki atau Bike Art Racing Kawasaki dan mula mencipta nama dalam kategori 600cc. Beliau pernah menjadi champion ataupun juara 600cc. Beliau juga telah menempa sejarah apabila menjadi pemenang pertama dalam kategori 1000cc bersama pasukan One XOX dengan menunggang BMW.
Nombor 4, Hafiz Azmi. Agak sukar sikit nak menceritakan tentang background Hafiz Azmi ni, kerana Hafiz Azmi ni tidak banyak dikenali oleh peminat-peminat sukan motosikal tempatan, kerana pencapaian beliau kebanyakannya pencapaian ataupun pengalaman beliau banyak di luar negara. Berlumba pada berusia 19 tahun dan pengalaman berlumba dia ni adalah kebanyakan melalui mini moto ataupun sebelum layak ke Aprilia Junior GP pada tahun 2009 dan juga ada sedikit perlumbaan Kap Prik pada tahun 2010. Namun beliau banyak berpengalaman berlumba dengan Red Bull MotoGP Rookies Cup dan telah membantu membuka laluan untuk Moto3 pada tahun 2013. Namun begitu, pencapaian beliau tidak terlalu gah atau tidak terlalu diketahui ramai kerana harus bertanding dengan kebanyakannya pelumba-pelumba yang cemerlang daripada Itali dan juga Spanish. Beliau kini berada di Malaysia selalunya sebagai coach ataupun jurulatih pada mereka-mereka yang memerlukan sedikit guidance ataupun cara penunggangan yang baik dalam lita. Kita doakan semoga Hafiz Azmi akan berjaya dalam kerjanya. Nombor 5, Hafiz Syarin. Hafiz Syarin ini juga dikenali sebagai pelumba tempatan yang pertama yang berjaya menunggang atau memasuki kategori MotoGP. Ketika itu beliau dijadikan idola pelumba-pelumba tempatan kerana mampu bersaing ke satu peringkat dengan Marc Marquez, dengan Valentino Rossi dan sebagainya. Ketika itu Hafiz Syarin mewakili pasukan Monster Yamaha Tech 3. Walaupun sebuah pasukan satelit, tetapi juga mampu memberikan saingan yang agak kata orang tu gempak juga. Boleh katakan pernah menduduki carta top 5 ataupun top 10 tu memang boleh kata hampir tiap-tiap minggu lah. So, nama Hafiz Syarin nampaknya sedang meningkat dan nampak jalannya terbentang luas untuk beliau menggunakan kariernya di MotoGP. Jadi Hafiz Syarin sebenarnya mula bergerak maju dalam sirkuit apabila beliau mewakili pasukan Petronas dalam motosikal Cup Prik dan mula membuat nama di kejohanan Asia dan telah mendapat wildcard pada ketika 2012 di Malaysian GP dan menyaksikan beliau berjaya menduduki tempat ketiga, sebuah perlumbaan yang saya rasa mampu diingati oleh ramai peminat sukan motosikal kerana beliau hampir-hampir saja menduduki tempat kedua tapi kena potong tang last corner kata orang kan. Tapi bagaimanapun tetap berjaya memiliki podium dan ketika itu mewakili pasukan Petronas Race Line Malaysia dan terus memberi pencapaian-pencapaian konsisten sehinggalah ketika itu mendapat peluang berlumba dalam kategori MotoGP. Dalam ketika itu mewakili Monster Tech 3 dan apabila pasukan Tech 3 gagal meneruskan kontrak dengan Yamaha dan mula beralih ke KTM, sekali lagi Hafiz Syarin membuka dunia baru dalam pasukan yang sama cuma menggunakan jentera KTM. Malangnya pencapaian ketika beliau berada dengan jentera Yamaha tidak sama ketika menunggang jentera KTM. Kini Hafiz Syarin kembali ke kategori Moto2 dan kita mengharapkan semoga ada perubahan dalam tim Petronas yang baru ni akan mula menampakkan keinginan untuk mengambil semula Hafiz Syarin dan alangkah indahnya kalau Hafiz Syarin dapat membina nama, membuat nama dengan pasukan daripada Malaysia. Nombor 6, Adam Norodin. Anak muda daripada Johor ini mewakili pasukan SIC Racing Team buat masa ini dan kembali semula ke kancah CEV Moto3 dan mula mendapat beberapa kemenangan podium sejak akhir-akhir ini. Namun begitu, beliau bermula juga daripada Cup Prik, tapi ketika dalam Cup Prik saya dapat lihat beliau banyak berlumba secara privateer dan tak ramai yang nampak kebolehan beliau. Cuma yang dapat kita ketahui adalah Adam Norodin ini bermula daripada perlumbaan-perlumbaan dalam lita, iaitu daripada mini moto kepada perlumbaan motard dengan pasukan KTM dulu tidak lama dulu. Dan Adam Norodin kini telah bersama dengan perlumbaan overseas ataupun antarabangsa sejak tahun 2016 dengan Moto3 dan merebut peluang ketika bersama pasukan Drive M7 SIC Racing dan beliau juga telah berjaya memasuki kancah-kancah perlumbaan ketika dulu dengan FIM CEV Moto3 Championship, kemudian beliau telah pergi ke Asia Talent Cup dan telah pergi ke Moto3 secara full season. Namun pencapaian beliau banyak berada di peringkat bawah kerana banyak gagal mengambilkan perlumbaan akibat kemalangan. Namun pada musim 2021 ini nampak sedikit keceriaan dalam tim dia apabila beliau banyak mula mengambilkan perlumbaan dengan kemenangan podium. So kita doakan semoga Adam Norodin bakal menjadi pelumba yang menaikkan bendera Malaysia sekali lagi dalam podium yang begitu ramai dahagakan saat-saat seperti itu. Okey, nombor 7, Khairul Idham Pawi.
Ada yang kenal dia dengan nama Kip, ada juga kenal dengan nama Kion. Perkara yang menarik tentang Khairul Idham Pawi ini, beliau adalah seorang anak muda kelahiran Perak yang rumahnya betul-betul dekat dengan Lita Datuk Sago. Kalau tak silap saya, betul-betul berseberang jalan. Mungkinlah, tapi itu yang cerita-cerita yang kita dengar. Beliau ni adalah seorang peminat perlumbaan motosikal, sangat suka berlumba motosikal. Ketika habis sekolah, beliau telah minta kepada bapaknya, saya nak berlumba. Dan bapaknya terus mencari jalan untuk membolehkan anaknya ni berlumba dengan cara betul dan terus berlumba dalam kejuaraan motosikal Kap Prik. Ketika dalam perlumbaan Kap Prik, beliau juga memenangi pada season yang pertama. Season percubaan pertama ni telah pun berjaya mencatatkan kemenangan-kemenangan podium dan Honda telah nampak akan kejayaan beliau dan terus mengambil Kip untuk ke kejuaraan-kejuaraan antarabangsa. Dan terbukti seorang yang pelumba yang sangat diambil tahu oleh rakyat Malaysia pada ketika itu apabila beliau mula memenangi perlumbaan Moto3 dalam hujan sebanyak 2 kali, berlumba dalam hujan yang agak lebat, dalam trek yang agak basah, sehingga kan menjadi idola pada pelumba-pelumba Mat Saleh. Dan ternyata Khairul Idham Pawi ataupun Kip berada pada tangga ke-10 dalam senarai kedudukan MotoGP pada ketika itu, dan sesuatu yang cukup mengagumkan. Itulah dia 7 pelumba tempatan yang telah pun berada di kancah perlumbaan international ataupun kancah perlumbaan dunia, khususnya dalam kategori ataupun dalam kejohanan MotoGP. Dan ke-7 pelumba ini telah pun berjaya mencipta nama, memperkenalkan negara kita dan memberi sedikit sebanyak kebolehan, menunjukkan kebolehan mereka dalam kancah antarabangsa. Dan bagi anda yang mungkin telah pun mengikuti perkembangan karier mereka ini, ingatlah kita sebagai peminat haruslah memberikan sokongan sama ada mereka menang ataupun tidak, kerana masih lagi ada pelumba-pelumba tempatan yang berada dalam perlumbaan antarabangsa seperti Hafiz Syarin yang kini masih lagi aktif dalam Moto2, dan juga Adam Nuruddin yang kini berlumba dalam kejohanan CEV. Dan kita ucapkan pada mereka ini adalah supaya terus maju dan banyak membawa result-result yang boleh membanggakan kita semua. Dan kita ucapkan mereka semoga berjaya. Dan kepada anda juga, teruskan menonton rancangan Enggear, teruskan menonton video-video yang akan kami persembahkan, like, subscribe dan follow. Dan sekiranya anda punya apa-apa cadangan yang ingin diumumkan pada kita, nak disampaikan pada kita, teruskan saja pada komen-komen bawah. Ada rezeki, insya-Allah bertemu lagi pada video-video akan datang.